daripada apa yang diutarakan oleh Bung Karno. Tapi sebetulnya kalau mengenai membaca daripada sejarah, sebetulnya daripada kata-kata Pancasila juga sudah terkenal pada abad Majapahit, itu juga sudah terkenal. Tapi masalahnya memang kemudian dikungkapkan oleh Bung Karno, sehingga daripada para pendiri maupun juga rakyat Indonesia sangat menghargai itu terhadap ide daripada Bung Karno dalam menggunakan daripada Pancasila tersebut, sehingga atas dasar pengertian tersebut sehingga orang yang tidak mengetahui sejarahnya seolah Pancasila yang merupakan ajaran daripada Bung Karno, sebagaimana apa yang diutarakan Bung Karno, padahal itu merupakan proses gitu. Yang diterima adalah Pancasila yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Ini yang harus kita pegang teguh. Kenapa? Sampai sekarang memang sudah ada, masih ada yang kurang mengerti, kemudian ya Pancasila berarti apa yang diajarkan oleh Bung Karno, atau memang dikemukakan oleh Bung Karno sampai sudah diajarkan oleh Bung Karno. Sedang kalau kita melihat daripada sejarahnya gitu ya, daripada ajaran Bung Karno itu tidak seluruhnya itu berpegang kepada Pancasila sebagaimana yang harus kita tafsirkan daripada Pancasila sebagai dasar negara. Bung Karno sendiri mengatakan bahwasanya kita beri kehormatan atau penghargaan sebagai sebagai pencipta daripada Pancasila. Tapi Bung Karno sendiri juga mengatakan pada kita bahasanya beliau tidak merasa itu pencipta Pancasila, tapi sekedar menggali mutiara-mutiara peninggalan nenek moyang kita. Terus beliau itu merangkum itu. Terus beliau walaupun enggak kentung merendahkan diri, merangkum daripada mutiara-mutiara peninggalan daripada nenek moyang kita. Hanya persoalan sekarang dalam rangka memberikan penjelasan terutama kepada dunia itu tentunya ya, beliau sebagai orang yang terdidik itu melihat daripada situasi dan kondisi daripada seluruhnya turut pada dunia, tidak mengerti daripada mutiara-mutiara peninggalan nenek moyang kita, tidak mengerti, tapi dengan hasilnya menilai daripada kekurangan daripada ideologi yang ada, apakah itu mengenai Marxisme, komunisme maupun juga daripada liberalisme, daripada masing-masing ada kekurangan. Nah ini kemudian beliau bisa meyakinkan Pancasila itu kalau ditarik ke atas daripada semua ideologi, maka Pancasila itu memenuhi daripada kekurangan-kekurangan daripada semua, sehingga lebih sempurna daripada liberalisme maupun juga daripada Marxisme, komunisme itu. Ini yang Pak kurang lantas dengan demikian lantas akibatnya itu dengan sini lantas sekarang menjadi menjadi kurang jelas, apalagi juga dalam prakteknya. Dalam prakteknya ternyata bahwasanya saya mengikuti daripada segala perkembangan mengenai perjuangan kita, bahwasanya Bung Karno sebetulnya daripada landasan perjuangan membawa kepada bangsa kita itu menggunakan teori Marxisme sebetulnya, karena beliau mengatakan bahasanya menciptakan Marxisme. Marxisme adalah merupakan Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Berbeda menyatakan Marxisme, karena memang kenyataannya bahasanya ada perbedaan daripada Marxisme yang dianut oleh negara-negara di Eropa, terutama di Rusia dan sebagainya, itu mendasarkan kepada kekuatan proletar itu, sehingga demikian lantas tersusun daripada diktator proletariat itu. Sedangkan daripada Indonesia, dari bangsa Indonesia tidak, daripada proletar itu kaum proletar tidak turut serta memiliki daripada alat-alat produksi. Sehingga lantas mengelompokkan menyusunkan diri kepada kaum proletar itu. Sedangkan di Indonesia lain, walaupun kecil tapi rakyat kita itu memiliki alat-alat produksi, walaupun sawah hanya kecil memiliki tanahnya, walaupun hanya tukang pandai memiliki pandinya, walaupun hanya tukang jahit memiliki jahitnya, mesinnya. Sehingga perbedaan itu kemudian lantas sekarang lain. Terus Marxisme yang diterapkan di Indonesia adalah memang yang cocok, karena itu beliau bisa menemukan seorang namanya Marhen, itu yang sama seperti petani memiliki daripada tanah, sehingga kemudian lantas Marxisme yang diterapkan di Indonesia itu dinamakan Marxisme. Tapi pada dasarnya ya Marxis, yaitu Marxisme itu yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya sama, itu hanya kemudian lantas penilaian lain.
Kemudian dilihat daripada perkembangan selanjutnya mengenai perjuangan, di antara lain juga sudah jelas daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi dalam realisasinya daripada perjuangan memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Ya disesuaikan dengan pandangan daripada negara-negara lain. Apalagi juga negara Republik Indonesia diproklamirkan itu pada saat Perang Dunia terakhir, sehingga untuk mencegah daripada penilaian-penilaian dari negara-negara Barat agar supaya Republik Indonesia diproklamirkan itu tidak dinilai sebagai peninggalan daripada pemerintah Jepang, karena itu lantas dalam realisasinya disesuaikan dengan apa yang dilaksanakan oleh negara Barat, sehingga akhirnya kemudian lantas ya bukan lantas pemerintahan presidentil, akan tapi dengan maklumat daripada wakil presiden